Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Hari ini hari Rabu, 3 hari bulan Februari 2021. Tibalah giliran PDPR Matematik. Cikgu harap anak-anak didik cikgu semuanya sihat-sihat ya dan ceria-ceria selalu. Jadi sebelum cikgu mulakan PDPR Matematik hari ini, kita mulakan dengan doa ya. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah tugas kami, lepaskanlah kesimpulan dari lidah kami, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami akan kefahaman dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, cikgu akan mengajar murid-murid tapi nampak tangan aja. Muka cikgu tak ada ya. Tak apalah, nanti bila kita bersemuka insya-Allah kita akan bersua ya. Bagi anak-anak yang dah kenal cikgu tak ada masalah. Yang masih belum kenal, ada murid baru iaitu 2 orang murid baru. InsyaAllah ya, kita akan jumpa nanti setelah sekolah dibuka nanti. Baik, seperti biasa, tajuk baru-baru ni masih lagi tajuk nombor. Pada hari Jumaat lepas, cikgu dah bagi modul PDPR untuk murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Cikgu gabungkan sekali ya, sebab untuk matematik ni 4, 5, 6 hampir sama sahaja kemahirannya, cuma yang membezakan nombor besar ataupun nombor kecil. Jadi untuk yang pertama, kita akan belajar tulis dalam perkataan. Kemudian yang kedua, dari perkataan kepada angka. Yang ketiga, bundar. Ini cikgu dah tunjukkan minggu lepas ya, 2 minggu sudah. Yang keempat pun cikgu dah tunjuk minggu lepas. Cuma ini sebagai ingat semula. Ingat semula. Ni dah belajar dah, nak ingat balik je. Kemudian seterusnya cerakin. Dan akhir sekali kita selesaikan beberapa soalan masalah matematik tapi yang mudah sahaja. Baik, yang seterusnya cikgu dulukan dengan tulis nombor dalam perkataan. Perkataan. Cikgu bulatkan kata kunci ni ya, sebab penting. Apa maksud perkataan ni? Perkataan ni maksud dia anak-anak kena eja. Jadi sebelum anak-anak jawab soalan yang akan cikgu bagi, kita mestilah tahu, dan cikgu yakin anak-anak semua tahu, iaitu rumah nombor. Bermula dari sa, 10, ratus, ribu, 10,000, 100,000 dan juta. Ini adalah rumah nombor. Wajib tahu. Wajib ya, wajib tahu. Kalau tak tahu rumah nombor ni susahlah nak jawab. Baik, sebelum tu cikgu merahkan di sini ribu. Okey. Untuk bahagian ribu tu, cikgu merahkan untuk mengasingkan 3 digit. Ribu dan ratus ni kena asingkan supaya mudah kita nak baca nombor. Katalah nombor yang diberi
Cikgu akan bagi setakat ratus ribu je dulu. Nombor 6 digit ya. Contohnya 2, 0, 3, 4, 4, 6. Okey. Nampak ya nombor ni? Dan nampak tak cikgu ada jarak kan di sini? Jarak ni. Apabila kita tulis nombor ini, ikut rumah nombor. Mula dari 6, 4, 4, 3, 0, 2. Baik, kenapa cikgu buat macam ni? Supaya mudah anak-anak faham dan mudah untuk jawab nombor tersebut dalam perkataan. Jadi nombor ni ada 6 digit semua dia. Dan kenapa dimerahkan di sini? Untuk memudahkan anak-anak membaca nombor tersebut. Jadi untuk permulaan, kita akan baca dari kiri. Okey, di sini cikgu tuliskan kiri. Yang ini kanan. Dari kiri dahulu 3 digit ni. Yang 3 digit ni cikgu percaya anak-anak dah tahu, dah belajar dah dari tahap 1 ya. Kita akan baca 203. Betul tak? 203. Tetapi kalau kita biarkan aja 203, betul tak? Tak betul. 3 tu di mana? 3 itu di ribu. Sebab itulah ada 3 ni. 3 rumah ni. Perhatikan. Ribu. 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 Ini geng-geng ribu. Tapi kita tak perlu sebut ribu sampai 3 kali. Nombor tu jadi tak sedap kan? Kita akan sebut 203,000. Dan seterusnya 3 digit yang ke kanan ni sebut seperti biasa 446. Okey? Jadi cikgu tuliskan nombor dia dalam perkataan. Ini maksudnya dalam perkataan. 203. Okey. Yang ribu ni cikgu merah kan? Ribu. 400. 46. Ribu ni cikgu merahkan sebab selalu anak-anak dia akan cuai, careless. Dia akan tercicir nilai rumah ni, dia tak sebut ya. 203,446. Okey. Contoh yang kedua, cikgu bagi nombor yang besar sikit. Kalau tadi 6 digit, apa kata kalau cikgu bagi juta pula? Sebab tahun 5 dan 6, awak dah belajar nombor sehingga juta. Juta ada 7 digit ya. 1, okey, jarak sikit. 3, 1, 6, 0, 0, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 digit. Besar lagi. Sama sahaja seperti tadi. Anak-anak mulakan dari kanan ya. Dari mengikut nilai tempat. Rumah nombor. 8. 0, 0, 6, 1, 3. Dan ada tambahan di sini 1. Seperti tadi juga. Cikgu sekatkan ni, merah ni. Dan juga di sini untuk juta ni, merah juga. Dia geng juta. Jadi ini geng juta, yang ini geng ribu. Yang ini 3 digit yang seterusnya. Jadi kita nak baca nombor tu 3 digit. Ini pun 3 digit. Okey, jelas tak? Jadi cara nak baca dari kiri dahulu. Ini adalah nombor 1. Jadi 1 juta. 1 juta pun boleh, sejuta pun boleh. 1 juta 300
16,000. Kita tak sebut ribu tu sampai 3 kali. Ribu. Sifar 8. Perlu tak kita sebut sifar? Tak perlu ya. Sifar ratus, sifar puluh tak perlu. Jadi kita terus ambil 8 sahaja. 1,316,008. Dah siap. Senang kan? Baik, yang seterusnya tulis angka pula. Angka ni maksud dia nombor lah. Lawan daripada yang perkataan tadi. Kalau tadi anak-anak dah dapat nombor, tapi kali ini dapat perkataan. Ya, cikgu dah bagi dalam modul PDPR hari Jumaat lepas. Contoh angka diberi, contoh perkataan nombor diberi, bukan angka, perkataan nombor diberi. Katalah 421,311. Okey, ini namanya perkataan. Perkataan nombor. Anak-anak kena tukarkan dalam angka. Senang sahaja, lawan daripada cara yang tadi. Jadi yang ini cikgu bulatkan ribu. Ribu ni untuk mudahkan awak catat angkanya. Jadi kalau nak catat, kita ikut rumah juga ya. Takut main belasah je nanti tak betul. 10, ratus, ribu, 10,000, ratus ribu dan juta. Okey, cikgu merahkan ni 3 digit dari kanan. 1, 2, 3. Merah. Ini kanan ya, kanan. 1, 2, 3. Ini kiri. Okey, juta ni kalau ada nombor juta ya. Kalau 7 digit termasuk juta lah. Kalau tak sampai 7 digit tu, bukan juta. Baik, nombor yang diberi adalah 421,000. Yang ini, 421. Anak-anak dah belajar dari tahun 1, 2, 3. Nombor 3 digit. 421, kita akan tulis begini. Betul tak? 421. Jadi kita tulis di sini 421. 1,000. Okey, dan kemudian seterusnya 311. 311 pun anak-anak dah belajar dari tahap 1. 311. 311. Okey, mudah bukan? Senang sahaja. Cikgu tunjuk satu lagi. Besar sikit nombornya. 2 juta 34,000 57. Okey. Cikgu bulatkan ribu. Kita bulatkan ataupun kita buat macam ni ke senang untuk kita faham. 2 juta. Ini rumah juta. Sekatkan dia supaya mudah kita nak tulis nombor tersebut dalam angka. Okey, cikgu buat dalam petak yang di atas ni yang dah disediakan. 2 ni di mana? 2 ni di juta. Jadi tulis saja kat juta. 2
Yang seterusnya, bahagian yang kedua, 34. 34, anak-anak tahu 34 2 digit aja macam ni, betul tak? 34. Jadi 34 ni ada 3 digit. Tapi ni 2. So 3 dengan 4 di ujung sini. 4 ni ribu. 34. Biarkan dulu yang kosong tu nanti kita tulis. Kemudian 57. Okey, 57 macam ni nombor dia 2 digit. 57. Jadi 57 di kanan ni hujung 57. Maka yang tidak ada nombor tu kita buat apa anak-anak? Kita isikan sifar. Dah jadi 2,34,057. Okey, boleh faham anak-anak untuk menulis angka? Yang seterusnya untuk bundar. Bundar cikgu dah tunjuk pada minggu lepas ya, cuma nak ulang balik semula. Nak ingatkan balik. Takut ada yang lupa. Ini contoh soalan yang cikgu bagi pada hari Jumaat lepas. Bundar cikgu dah terangkan, tapi cikgu terangkan lagi sekali, takut ada yang lupa. Maklumlah, dah tak sekolah ni, asyik lupa je. Kalau sekolah pun lupa juga. Okey, ni soalan-soalan bundar. Cikgu bagi 15 soalan. Cikgu ambil yang bawah sekali, nombor yang besar ya. Nombor juta. Bundar puluh ribu terdekat. Cikgu ambil contoh nombor 1 ni. Cikgu besarkan sikit nak bagi ingat. 1, 4, 5, 6, 5, 6, 4. Okey, anak-anak tengok ya. Dia asing, 3 digit dia jarak sikit, 3 digit jarak sikit dan seterusnya. Kenapa nombor ini ditulis dalam keadaan berjarak? Untuk memudahkan kita membaca nombor tersebut. Dia kalau rapat-rapat dia jadi susah nak baca. Jadi 10,000. Ingat balik nombor rumah tadi. 10, ratus, ribu, 10,000. Ini digit 10,000. Cikgu gariskan 5. Kemudian cikgu bulatkan 2 nombor ni sekaligus. 56 ni. Sebab apa? Apabila 10,000 tu perlu dibundarkan, kena tengok juga jiran sebelah kanan dia. Jiran sebelah kanan kita ni. Tengok kanan. Nombor miskin ke nombor kaya? Minggu lepas cikgu dah terangkan nombor miskin, nombor kaya. Nombor miskin ialah, ulang balik ya, cikgu tulis ke atas. Miskin. Kalau jiran sebelahnya nombor sifar 1, 2, 3, 4. Jadi tambahkan sifar dengan digit yang perlu dibundarkan. Kalau nombor kaya, jiran kaya. 5, 6, 7, 8, 9. Tambah 1. Dapat RM1 sebab dia kaya. Okey. Baik, seterusnya untuk soalan ni ya. 1,456,564. Jadi cikgu gariskan digit yang perlu dibundarkan. Cikgu bulatkan 2 digit untuk mudah kita tengok jiran sebelah. Sebelah kanan kita ni. Ini adalah nombor 6. Nombor 6 tu kaya ke miskin? Kaya. Nombor kaya. Jadi sebab dia kaya, nah RM1. Dia bagi 1 dekat 5. 5 tambah 1 akan jadi 6. So jawapannya yang lain jadi sifar. 4 tetap sama. Sebab kita tak bundarkan ini, kita bundarkan 5 tadi. 1 tetap sama. Nombor selepasnya jadi sifar. Ikut aja. Senang kan? Ini cikgu dah terangkan minggu lepas. Jadi cikgu terangkan sekali sahaja. Cikgu harap anak-anak ingat ya. Kalau tak ingat, boleh rujuk balik yang minggu lepas yang cikgu bagi tu. Okey. Yang seterusnya, yang ini pun minggu lepas cikgu dah terangkan. Nilai tempat, digit, nilai digit. Okey. Nilai tempat tu rumah. Rumah. Kita kan duduk di rumah. Di mana awak tinggal? Saya tinggal di Teluk Intan. Rumah, nama rumah. Digit maksud dia angka. Digit ni maksud dia 1 angka ya, 1 angka.
satu angka. Nilai digit dalam angka yang mana nombor ataupun nombor. Okey, ni pun minggu lepas cikgu dah terangkan. Cuma nak ingat balik. Okey, contoh soalan yang kedua. Yang pertama cikgu dah bagi. 2 ni cikgu gariskan digit 5. So digit ni satu angka. Satu angka. Cikgu dah tulis dah. Ni modul yang minggu lepas ya. Satu angka. Maka awak tulis je lah 5. Kemudian 5 tu tukarkan dalam nilai digit. 5 di ribu. 10, ratus, ribu. Dia jadi dalam angka. Bukan tempat ya. So 5. Sifar. 5,000. Ini yang selalu anak-anak keliru. Antara nilai digit dengan nilai tempat. Nilai digit dia jawab nilai tempat dia jawab nilai digit. Ingat ya, digit tu angka. Okey, kemudian nilai tempat. Senang je nak ingat. Kan cikgu pesan rumah. Ingat rumah. Ingat rumah tu awak tahu. Itu tempat lah. Maka dalam perkataan. 5 tadi berada di mana? Ribu. Okey, tuliskan ribu. Faham? Okey, ni cikgu tak nak terangkan lebih panjang lebar lagi sebab minggu lepas cikgu dah terangkan. So yang seterusnya anak-anak cuba jawab sendiri. Untuk bahagian yang seterusnya. Okey, yang ni cerakinkan. Cerakinkan ini maksudnya cerai. Cerai. Mungkin anak-anak tahu cerai itu apa. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Itu lain ya. Tapi ini cerakin ni ceraikan nombor tu. Ceraikan nombor ada 2. Ada 2 kaedah untuk ceraikan nombor. Satu, nilai tempat. Nilai tempat ni cikgu kata itu adalah rumah ya, jangan keliru. Cerakin ikut nilai digit. Nilai digit maksudnya dalam angka ataupun nombor. Dia kena pecah-pecah. Ceraikan ni ataupun cerakinkan ni maksudnya pecah-pecahkan nombor. Baik, satu cikgu dah tunjuk contoh. Yang kedua cikgu ambil. Nombor dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit. Jadi ke-5 digit ni awak kena ceraikan dia. Cerakinkan mengikut nilai tempat dan nilai digit. Kalau nilai tempat tadi cikgu dah terangkan rumah. Maksud dia ada nama rumah. Okey, faham tak? Jadi kena mulakan dari sini. Sebenarnya mulakan dari nilai tempat yang mana-mana satu pun boleh. Cuma kalau tak ikut susunan, takut ada yang tercicir. Jadi ikut susunan dari sini dulu. Dari kiri dulu. 1 itu di mana duduknya? 10,000. 10,000 kan? 10,000. Tambah, kena ada perkataan tambah ya. Tambah 6 pula. 6 ni berada di ribu. 6,000. Kena nyatakan nilai tempat dia. Kalau tak bubuh salah. Tambah 2 pula. 2 itu berada di ratus. Tambah 3 di puluh. Tambah akhir sekali 3 itu di mana? Dah siap. Ini cerakin nilai tempat. Mesti ada rumah dia. Ni rumah lah namanya. Rumah. Ya. Rumahnya 10,000, ribu, ratus, puluh dan Okey, kalau nilai digit dalam angka. Senang saja. Awak boleh rujuk nilai tempat ni. Tapi tukarkan dia dalam angka. 10,000. Dia akan jadi 1 sifar. 10,000 ataupun 10,000. Samalah tu ya. Tambah 6,000. 6,000 ada 3 sifar. Sifar. Tambah 200. 200 ada 2 sifar. Tambah 30. 10 ada 1 sifar. 3 sifar. Tambah dan akhir sekali 3 sa. Sa tu, sa bermaksud 1 digit ya. 3. Dah siap. Senang kan? Boleh? Okey. Dan yang seterusnya, akhir sekali. Ini cikgu bagi contoh soalan UPSR ya. Sekarang ni tak tahulah kita ada UPSR ataupun tidak. Yang melibatkan 1 markah. Cuma yang akhirnya ada 2 sikit. Okey. Baik, ini adalah soalan ulang kaji apa yang cikgu dah bagi. Tengok ya, nombor 1.
Jangan terus jawab. Tengok kata kunci. Apa dia tanya? Nyatakan nilai digit. Bulatkan nilai digit sebab ini kata kunci. Angka 7. Jadi 7 yang ini. Tandakan 7. Okey, nilai digit seperti yang cikgu dah terangkan sebelum tu, maksud dia angka. Angka atau nombor. Terus jawab. Tengok 7. Dalam angka ya, bukan nilai tempat tau, nilai digit. 7 itu di mana? Di ribu. Jadi jawapannya 7,000. Senang tak? 7,000. Dapat 1 markah. Walaupun 1 markah, selalu murid-murid akan cuai soalan yang mudah macam ni. Okey. Yang kedua, bulat kata kunci. Ini adalah sekeping nombor, sekeping kad nombor. Okey, kata kunci dia nilai tempat bagi digit 4. Digit 4 maksud dia angka 4. Ya, 4 yang ni. Cikgu bulatkan 4. Apa jawapannya? Anak-anak jawab sendiri. Okey. Baik, yang ketiga, ni tambah. Anak-anak jawab sendiri. Kira bentuk lazim. Cikgu percaya semua tahu ya. Tambah. InsyaAllah ya. Nombor 4 pun tambah. Kira bentuk lazim mengikut nilai tempat. Mengikut rumah nombor ya. Kemudian yang kelima, darab pun kira bentuk lazim. Ni dah belajar dah semua tu. Yang keenam, ada 3 nombor kena tolak. Kalau tolak buat seperti biasa ya. Ambil nombor yang pertama dan yang kedua. Tolak dulu. Cikgu tunjukkan yang ni. Takut ada yang tak tahu. Tolak 904. Dapatkan jawapan di sini dulu, barulah tolak dengan nombor yang ketiga. Jelas? Dapatkan jawapan ni, tolakkan nombor ketiga. Tak mau tolak 3 nombor sekaligus, nanti pening. Okey, yang ketujuh ni, ini operasi dia beza. Tambah dengan darab. Kalau tambah dengan darab, awak kena dahulukan operasi yang lebih power. Power Rangers. Darab kena dulu. 2 darab 10 dulu. 2 darab 10. 10 darab 2 pun boleh. Mana-mana susun tak apa. Nak susun bentuk lazim macam ni, boleh. Okey, dapatkan jawapan ni. Barulah tambahkan dengan 217. Ini 2 markah. Okey. Boleh anak-anak? Cikgu bagi modul PDPR ni minggu lepas. Agak banyak juga. Jadi cikgu harap boleh siapkan dalam tempoh seminggu. Minggu depan, anak-anak cuti tahun baru Cina. Jadi ada masa untuk menyiapkan kerja matematik ni. Okey, sekian. Terima kasih.